Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini saya terus masuk kepada dosa besar yang ke-8 jadi hak berkenaan dengan riba ni kita tidak baca semuanya kerana perbincangan di akhir itu dia lebih bersifat pada motivasi oleh kerana riba ni sebenarnya perkara yang telah terlalu ma'ruf dah bagi kita sebenarnya. Saya terus pergi kepada dosa besar ke-8 pada muka surat 99 iaitu memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Zalim di sini maknanya dengan cara yang tidak sebenar, cara yang tidak sepatutnya. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh dalam perbincangan ini, terlebih dahulu sebagai peringatan kepada kita semua bahawa isu anak yatim ini dia berkait dengan beberapa perkara. Pertama sekali berkait dengan penjagaan anak yatim, itu perkara yang paling besar. Yang kedua berkait dengan harta milik anak yatim, ini perkara yang kedua. Ada dua perkara yang perlu kita jaga. Dari segi kemaslahatan, yang menjaga kemaslahatan anak yatim, itu juga perkara yang besar. Yang mana dalam kitab sebelum ini yang telah kita baca 62 amalan dan juga sebelum itu ada juga kita sentuh bahawa orang yang menjaga kemaslahatan anak yatim ini sangat besar kedudukannya. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa Nabi kata ana wakafilul yatim, ana wakafilul yatim kahatain. Nabi kata, Nabi buat begitu, Nabi gerakkan jari begitu. Aku dengan orang yang menjaga kemaslahatan anak yatim bagaikan dua jari dalam syurga. Maknanya rapat sangatlah. Sebaliknya banyak juga hadis Nabi sebut tentang orang yang menganiaya anak yatim. Tetapi yang lebih difokuskan adalah orang yang memakan harta anak yatim. Sebab setengah-setengah anak yatim tu dia ada harta, ayah dia kaya, jadi bila dia tinggalkan harta, jadi boleh jadi yang merosakkan harta anak yatim boleh jadi ibu dia sendiri, boleh jadi datuk dia, boleh jadi mak saudara dia, sesiapa sajalah. Tu perkara itu perlu kita bagi perhatian. Sebab itulah kalau kita tengok di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mana secara yang melampau, secara yang tidak betul mengikut syarak, sebenarnya walaupun zahirnya tidak nampak begitu, tapi sebenarnya mereka telah memakan atau menelan api dalam perutnya. Dan mereka hari akhirat kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Daripada ayat ini kita ulama buat kesimpulan, mana harta anak yatim ni, kalau kita jaga harta anak yatim ni, bukan tidak boleh kita makan harta anak yatim, boleh. Seperti yang saya sebutlah sebelum ni pun pernah saya sebut, takkanlah kita urus harta anak yatim, kita buat kita kata dapur suku-suku padahal dalam rumah kita. Kita masak periuk asing lah. Ni masakan ini untuk anak yatim. Kenapa tu? Kerana bimbang kukuk kita termakan. Sebenarnya tidak jadi masalah. Bila kita urus harta anak yatim, kita boleh makan harta dia, tapi dengan cara yang munasabah. Jangan sampai mereka kita makan harta anak sehingga habis harta dia. Jadi kita ambil sedikit, tak kira lah atas nama upah ke atas nama apa pun, dengan kadar yang munasabah, tidak jadi masalah. Ni sebab tu disebut dalam ni makan harta anak yatim dengan cara yang zalim.
Dengan cara yang zalim. Kalau dengan cara yang baik, tidak jadi masalah. Jadi cara yang baik tu macam mana? Misalnya dia tinggal bersama kita, dia ada harta dia. Boleh jadi sebab ada setengah-setengah orang yang urus harta anak yatim ni, yang jaga anak yatim ni, dia sendiri pun miskin. Dia sendiri pun tidak ada keuangan yang cukup. Jadi dia guna harta anak yatim untuk anak yatim. Cuma dia masak tu sekali dalam period yang sama. Contohlah, saya bercontoh mudah. Katakanlah sekali dia masak tu kos dia RM15 katakanlah. Mana dia campur juga harta anak yatim dalam jumlah itu RM3 kan. Memang dia makan sekali je lah. Tu akan kata ni ayah ni dia tanda nak ikat tu. Ikat dengan dawa nah. Tidak begitu. Islam ni dia praktikal. Islam dia praktikal. Maknanya kalau kos masak tu katalah RM20 ke, adalah RM5 untuk anak yatim, untuk dia lah. Jadi makan sekali. Sekadar itu dikira sebagai hak. Makan dengan cara yang hak, bukan cara yang batil, bukan cara yang zalim. Sebaliknya, jadi kalaulah dia makan harta anak yatim, dia memanfaatkan untuk diri dia dengan cara yang tidak sebenar, sebenarnya dia seperti dia makan api neraka. Api. Dan di hari akhirat dia akan diselat ataupun dimasukkan ke dalam neraka Sa'ir. Sa'ir ni salah satu nama neraka. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 152, Allah berfirman, wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Sebagai penjelas, sebagai menghuraikan ayat tadi, janganlah kamu hampiri harta anak yatim kecuali dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Boleh, bukan tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kamu 7 dosa-dosa besar. Jadi dalam 7 dosa as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar itu salah satunya apa? Memakan harta anak yatim. Jadi makan harta anak yatim bukan secara mutlak tidak boleh, tapi dengan cara yang zalim, itu yang tidak boleh. Kalau dengan cara yang ihsan, cara yang baik, yang munasabah, mengikut syarak, itu tidak termasuk dalam ancaman ini. Baik, cuba tengok. Setiap wali ataupun pengurus anak yatim yang hidup serba kekurangan, yang ini orang miskin lah maksudnya, saya sebut tadi lah. Dia urus anak yatim, dia sendiri pun mepeh, kita kata dia sendiri pun susah, miskin, maka tidak berdosa apabila dia ikut makan, di mana dia turut serta lah, dia juga turut memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf, lazim, dengan cara yang lazim, yang wajar lah. Apabila di luar batas kewajaran, maka hukumnya menjadi haram. Sedangkan yang dimaksudkan dengan cara yang ma'ruf di sini harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku pada umumnya orang-orang yang beriman, yang bersih dari tujuan-tujuan. Maknanya nilai keikhlasan itu sangat penting dalam kes ni. Ikhlas itu sangat penting. Ialah hadirat, kalau kita kaya, kalau kita support dia 100%, dia kata masalah ustaz lapar orang anak dia ni. Kalau seorang tu ialah munasabah lah. Ni lapar orang, anak kita pun 2 ya. Misalnya dak. Tu dia boleh ambil. Tapi dengan cara itulah. Mana di sini dia perlu satu keikhlasan. Kena ada nilai takut kepada Allah. InsyaAllah dia jadi baik. Sebab dalam agama pun tidak buat sebanyak mana kita kena ambil. Dalam agama sebut dengan ma'ruf. Itulah yang baik. Dengan cara yang tidak zalim. Begitu saja dia tidak sebut dengan kita kata tepat. Berapa yang sepatutnya kita kena ambil harta dia. Berapa peratus untuk kegunaan kita. Tidak disebut. Fikir sendiri lah. Kerana perkara ini dia berkait dengan keperluan semasa. Keperluan semasa juga. Berkait dengan keadaan semasa. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, anak-anak yatim adalah anak-anak yang tidak mempunyai ayah. Ayahnya telah meninggal dunia ketika mereka masih kecil, yakni belum dewasa, baik anak lelaki ataupun anak perempuan. Anak-anak yatim harus di sini, dan ini bahasa Indonesia lah. Anak-anak yatim wajib disayangi, bukan harus. Harus ni dalam bahasa dia. Bahasa Indonesia harus ni maknanya wajib. Bukan kata sunat ya, tidak. Bukan kata harus, tidak. Ini kena faham lah, bahasa ni bahasa Indonesia. Jadi bila dia sebut harus disayangi dan diperlakukan dengan lemah lembut, harus itu maknanya wajib. Mesti maksudnya. Hati mereka telah hancur kerana sang ayah telah meninggal dunia dan tidak ada yang menanggung biaya kehidupan mereka kecuali hanya Allah. Maka mereka semua layak dikasihi. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan mereka dalam kitabnya dan menganjurkan untuk memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang seperti yang tercantum di dalam banyak ayat lah.
Tidak halal, maknanya haram. Tidak halal bagi seseorang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Seperti mana yang ayat yang kita baca tadi lah. Kita sering melihat ada sebahagian orang, wal'iyadzubillah, ketika saudaranya meninggal dunia dan meninggalkan ramai anak yang masih kecil, kemudian ia pun menguasai harta saudaranya itu dan menggunakannya untuk perniagaan, wal'iyadzubillah. Maknanya dia urus harta anak yatim tidak mengikut kaedah. Dia guna harta anak yatim seolah seperti harta dia. Banyak berlaku begitu. Ramai berlaku kepada masyarakat Islam gitu. Kemudian dia mempergunakan harta tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak untuk kemaslahatan anak-anak yatim. Orang seperti inilah yang layak menerima ancaman Allah dalam ayat yang kita baca tadi. Mereka akan dimasukkan api neraka dalam perutnya, seolah dia seperti makan api neraka. Teruk tu gambar Al-Quran. Maknanya perbuatan dia tu walaupun nampak zahirnya senang, mewah hidup dia, tapi sebenarnya seperti memakan api. Beratlah. Kemudian Allah berfirman, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Ini dari segi huraian dia lah. Janganlah engkau mengurus atau mengelola harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau dihadapkan dengan dua projek dan engkau akan menginvestasikan harta mereka anak yatim ke dalam salah satu daripada dua projek tersebut, maka engkau harus, maknanya beginilah. Mana kalau kita harta anak yatim kita guna untuk bisnes lah, sebagai modal perniagaan, boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Mengikut ulama boleh. Memang kalau kita baca dalam kitab boleh. Tetapi bagaimana kita nak pastikan harta itu tidak hilang? Perniagaan yang macam mana? Situ pula. Sebab tu setengah-setengah ulama kata tidak harus. Ada juga yang kata tidak harus. Sebab bila kata berniaga ni boleh tentu untung. Ni kalau hilang dengan modal-modal tu macam mana aku? Tu. Kalau kerajaan yang urus harta anak yatim, tu dia ada jaminan. Kerajaan boleh jamin. Kita boleh jamin ke? Misalnya, contohnya, kalau seorang itu kaya, dia urus harta anak yatim. Dia kata kalau rugi pun dia boleh bayar balik modal. Hak modal tu. Tu tak apalah kalau dia boleh jamin begitu. Mana kalau untung, tak apalah. Mana untung tu mungkin dia ada bahagia dia lah, sebab dia memperguna, dia boleh ambil, tidak, bukan kata dia tidak boleh ambil. Tapi kalau harta tu kalau rugi dengan modal-modal pun hangus, kita kata hilang, tapi dia boleh bagi jaminan dengan harta dia yang banyak, dia boleh ganti balik lah. Mana kukuh mana tak hilang juga. Kalau begitu setengah orang kata harus. Kalau tidak boleh bagi jaminan begitu, maka ulama kata tidak harus. Lebih baik kamu simpan begitu saja. Sebab tu dia sebut sini, kalau ragu-ragu nak try untung ke jadi ke tak boleh gitu harta anak yatim. Jangan terah-terah gitu. Kalau nak terah harta demo sudahlah. Harta anak yatim jangan. Bahaya. Kecuali kita boleh jamin, misalnya harta dia 10,000 kita boleh jamin. Sebab harta kita puluh-puluh ribu dalam bank. Cuma kita nak niagakan harta dia ni supaya dia tidak rugi. Misalnya contoh anak yatim tu umur baru 5 tahun. Enggak, dia bila rush, bila cerdik umur 18 baru boleh bagi. Atau barangkali umur 18 pun tak boleh nak agak lagi. Mungkin umur 20 lebih. Jadi dalam tempoh berbelas tahun tu kalau kita niagakan harta dia boleh untung semana-mana, itu lebih baik sebenarnya. Tapi kena pastilah dari segi keuntungan itu. Biar ada jaminan. Sebab tu dalam setengah-setengah kitab, bentuk perniagaan tu, bisnes macam mana? Jadi main cara online, internet tu bahaya. Masuk sahal pula tak tahu mana lah. Tak boleh. Tengoklah. Jadi perkara ni dia tujuannya apa? Tujuan supaya jangan bermudah-mudah. Sebab boleh jadi setengah manusia yang tidak ikhlas ni, dia guna harta anak yatim ni, dia buat undang-undang sendiri. Dia kata kita nak cuba berbuat baik. Dah kalau rugi nak buat macam mana? Tak boleh begitu. Dia tak guna harta dia, bahkan dia rasa tak berdosa. Kalau rugi pun, sebab bukan kita rugi untung ni bukan kerja kita, dia kata kerja Allah SWT. Dia letak situ. Dan dia mana dia menggunakan harta anak yatim sebagai modal, tak boleh gitu. Tak boleh. Itu memang tidak boleh. Sebagai pengurus anak-anak yatim, wal-iyazubillah, justru menggunakan harta anak yatim untuk membuka usaha. Sini seperti yang saya sebut tadilah. Mana dia ambil, dia kata kalau boleh untung ni ambil dia semua, tu lagilah tidak boleh.
Jadi sebenarnya sama saja di sini huraian yang seperti yang saya sebut tadilah. Asas dia begini. Kalau baca semua ni kita boleh buat kesimpulan begini. Mana bila kita nak gunakan harta anak yatim sebagai modal pusingan untuk kita berniaga, kita kena pastikan bahawa harta anak yatim tu modal tu asas dia tu tidak terencak lah. Jangan hilang. Tu kalau kita yakin itu boleh lah. Tapi setengah-setengah ulama kata yakin begitu saja tidak mencukupi lagi. Dia mesti ada jaminan harta anak yatim itu tidak hilang begitu saja. Dia kena ada jaminan. Sebab tu bagi saya, kalau kerajaan dia boleh jamin. Kita sendiri pun boleh kalau kita kaya. Kalau kita kaya, boleh. Jadi kena jagalah. Asasnya begitu. Perbincangan dia tu maksudnya begitu. Cuma dia sebut beberapa contoh. Semuanya asas atas projek lah. Usaha, satu perusahaan. Terlibat dengan perniagaan dan sebagainya. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 220 Allah SWT menyebutkan wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan mereka bertanya engkau tentang anak-anak yatim. Katakan kepada mereka islahul lahum khair, berbuat baik kepada mereka itulah yang terbaik. Wa in tukhalitun, dan jikalau kamu pergauli mereka maka mereka adalah saudara-saudaramu. Cuba kita tengoklah ayat ni. Ayat ini diturunkan sebagai jawapan atas pertanyaan yang dilontarkan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami ini diberi amanah untuk mengurus anak-anak yatim. Ini ada kes yang berlaku di zaman sahabat. Mana sahabat ni dia diberi amanah. Maksud amanah ni begini. Mana ayah dia bagi wasiat lah. Kalau anak aku meninggal, mu tolong jagalah. Harta-harta aku pun mu tolong urus untuk anak-anak aku. Katakanlah begitu. Mana wasiat? Memang wasiat ini terpakai, diterima oleh syariat. Maknanya dia tu pemegang amanah harta anak yatim. Dan dia juga yang urus anak yatim. Jadi timbul persoalannya, kami diberi amanah untuk mengurus harta anak-anak yatim. Sedangkan rumah kami hanya satu. Rumah kami pun tu saja rumah kami ada. Mana kalau kami nak urus, kami kena letak dia bersama kami. Dan makanan kami pun tak banyak, mana kami ni orang susah. Bagaimana kami harus lakukan? Sebab jika kami membuat makanan khusus untuk mereka dalam sebuah wadah tersendiri, mana dalam periuk yang asing lah, berasing seperti saya sebut tadi lah, maka hal ini akan menyusahkan kami dan terkadang akan merugikan mereka. Apa yang harus kami lakukan? Tak nak masak secara berasing kan? Beli gas suku, poyuk suku. Patutlah ke mana bau tu? Mesti kena masak makanan sama tak kira dia tu. Telia gitu. Hari ni dia ni kebetulannya menu nasi biryani. Ataupun kita kata daging masak kicap. Kita hari ni kebetulan kena menunya ikan singgah. Lain-lain bau tak praktikal gitu. Tak praktikal. Mesti jadi metok sikit dia tu. Nombor dapur tu lagu mana sebenarnya nak buat? Sahabat confused. Apa sahabat tanya? Bimbel takut dosa. Bimbel takut berdosa. Tu. Jadi kalau nak buat gitu kan susah tu. Nak urus macam mana tu? Maka Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Maksudnya lakukanlah apa yang terbaik dan pergaulilah mereka. Buatlah makanan dalam satu bekas selama engkau menghendaki kebaikan. Maka Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kebajikan dengan orang-orang yang buat kerosakan. Kalau ikhlas sungguh, dia jadi molek. Kalau kita ikhlas sungguh jaga harta hati-hati, dia akan jadi molek. Sebab ikhlas ni kalau bila kita bercakap ikhlas dalam bab jaga harta anak yatim, dia akan ada perasaan takut kepada ancaman dalam ayat tadi. Wa sayaslawna sa'ira. Ya'kuluna fi butunihim nara, itulah. Dia akan sentiasa ingat tu. Apabila Allah berkehendak, nescaya Allah akan membuat kalian di dalam kesusahan dan memberatkan kalian. Akan tetapi Allah Ta'ala Maha Penyayang pada orang-orang yang beriman. Ini berkait dengan harta anak yatim. Kena jaga molek lah dia. Cuma hak terbaiknya, kita bantu dia dengan harta kita lah. Ni isu tu kalau dia miskin, dia susah, tu jelas lah tak timbul lah sebab kita guna harta kita. Isu sekarang nak bantu ataupun tidak. Hak jadi isunya, dia kaya. Umur 4-5 tahun. Kita lah kena urus, kita mak saudara dia.
Nah, harta dia banyak. Enggak akaun duk kita belaka. Enggak kita pula pemegang amanah. Nah, mana kita akan huruf dia dan harta dia. Di situlah timbul satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat macam mana? Tu kan. Kan berlaku banyak ke hadirat. Habis jadi nama hak jaga tanah dia. Nah, dengan piti-piti pun. Pemegang amanah. Nah, bila dia besar dia kecek gini, akhir sekali waktu tu tak lagi jual tanah tu. Kan ada berlaku kan? Ada berlaku. Keluarga saya sendiri pun ada berlaku. Ni tok pok dara dia sendiri. Bila dia besar, nikah dah, pergi nak ambil lah tanah dia. Jual. Pada tanah dia betul semua orang tahu. Siapa orang kapur kata kalau nak masuk mahkamah kita pergi ke berapa buah bah saksi. Engkau orang kapur tahu berlaku. Tu berlaku tu lah. Atau saya tahu lah tu. Engkau keluarga kita juga berlaku. Nak ayat yang setara tu. Berat benar. Kau tengok pada ni dalam hal ni tak banyak hadis dia sebut ni tentang ancaman Allah terhadap orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak sebenar. Tapi kuku mana kena beringatlah. Sini tidak banyak dia orang. Hak dulu dalam kitab dulu hak 62 amalan tu yang menjadi penyebab pada terbukanya pintu rahmat Allah tu, penyebab masuk surga tu ya, 62 amalan tu. Dia sebut situ 65 amalan. Cuma dia sebut ada tajuk 62 tapi poin dia 65. Situ dia banyak kemukakan hadis ancaman dan hadis sebagai kelebihan orang yang urus harta anak yatim. Jaga anak yatim. Bahkan dalam riwayat sahih disebut Nabi kan masuk surga mula-mula sekali Nabi dalam hadis. Bila dibuka pintu surga tiba-tiba dia istilah dalam hadis tu ulama khilaf. Satu istilah dalam hadis tu Fa'adrakathu tu maknanya sama ada bila Nabi nak masuk, perempuan tu masuk setimbang dengan Nabi. Kejut Nabi tengok tepi dia perempuan masuk sekali. Hafiz Ibn Hajar kata tidak setimbang. Maksud huraian Hafiz Ibn Hajar makna bila Nabi masuk dia pun masuk, duduk belakang Nabi. Mana tak ada orang lain, lepas Nabi dia selalu. Jadi nak ayatnya istimewa luar biasa perempuan ni, tapi tidak disebut pun nama perempuan biasa. Nabi tanya dia, gapo dia hak mu buat dulu masa hidup? Siapa boleh masuk surga sekali dengan aku? Setimbang gitu. Dia kata tak ada, cuma ada saya pelihara anak yatim di rumah saya. Saya jaga di sepanjang saya. Maknanya hak ni nikih dia urus tu, urus satu patu harta dia. Seorang ya tidak ramai. Dia jaga sungguh. Dengan ikhlas. Maka Allah SWT hargai jasa baik dia tu, dia boleh masuk surga. Bukan sekadar masuk surga, sekali dengan Nabi. Itu dalam hadis sebut. Bahkan Imam Nawawi sebut orang yang maksud dalam hadis-hadis, kata Imam Nawawi, ni saya tu sebut dengan bahasa mafhum lah. Kata Imam Nawawi, mana-mana hadis yang sebut jaga anak yatim ni, orang yang terlibat, tak kira lah dia jaga sendiri ke, dia bagi duit ke, dia bagi rumah ke, dia bagi tanah ke, dia yang cari duit ke, asalkan dia terlibat untuk memberi kemudahan kepada anak yatim. Tak kira terlibat tu dalam aspek mana, maka dia termasuk dalam kafilul yatim. Kafilul yatim mana orang yang menjamin kebaikan anak yatim. Tak kira lah. Walaupun kita sebab tu hadirat kita nak buat baik ni tak mesti ada piti banyak. Tak mesti. Biarlah saya nak sebut ni wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Saya nak sebut gitu ya. Kalau tempat saya duduk sekarang ni ada orang perempuan hak biasa ya, bukan kata dia ni orang mengaji agama hebat dah, orang biasa. Tapi Allah beri kebaikan kepada dia. Dia ada beberapa orang anak yatim tu memang tidak terbela sehingga abang dia, kakak dia miskin lah. Terpaksa bukan semua buti sekolah. Seorang buti sekolah kerana tak ada. Terbiarlah. Patut pergi sekolah pun baca pun tak boleh. Sebab apa? Tak ada orang jaga. Tak ada orang jaga. Dia ni. Jadi dia ni ambil daripada kampung tu, ambil pergi letak. Dia bukan letak di rumah dia sebab mungkin tak sesuai di rumah dia nak letak. Dia pergi cari. Bagus dia pergi cari mak saudara budak ni. Dia pergi siasat. Jumpa dia kata, boleh kau awak jaga tapi kos semua saya tanggung. Cuma saya tak boleh nak urus di rumah saya. Adalah tak sesuatu rumah dia tu. Kos kos untuk makan minum semua saya tanggung. Tu. Mak Daud dia kata, sebab mak Daud dia orang miskin juga. Mak Daud dia kata tak apalah. Dia tanggung. Dia pergi cari tempat mengaji Quran, dia pergi cari tempat untuk kelas tuition, dia jaga semua.
Dan bila kita tengok isteri saya cek baca dia pun tak boleh baca Quran, tak boleh hasil. Bila dia ditukar, dipindah tempat tu mana dia pun sekolah semula lah. Jadi kawan ni saya nak sebutnya, dia kata dia sebenarnya bukan 100% duit dia urus, dia cari kawan-kawan dia. Dia cari hak ni RM50, hak ni RM30 dia cari. Ramai jugalah beberapa orang untuk tanggung beberapa orang anak yatim. Cuma dia yang urus. Hak dia tu paling banyaknya BPT-nya. Sebab dia kira dah, kalau orang tak uji pun dia kelihatan kata dia tauhid dah tadi ni. No. Tapi kok mana untuk meringankan beban dia cari. Gitu lah. Tu pun termasuk juga. Bukan letak rumah dia. Dia bukan masuk kepada tu, cuma dia urus. Harta dia sebahagian, cuma dia ambil harta orang lain. Maknanya kalau kita boleh bagi saham RM10 sebulan dah. Padat dah. Dengan istiqamah sampai budak ni besar, sampai boleh berdikari. Gitu ya hadirat. Islam ni dia tidak tuntut kita buat sesuatu di luar kemampuan kita. Islam dia tidak tuntut begitu. Mau buat setakat boleh buat lagu mana. Sebab tu bagi saya salah satu pendekatan lah. Ni saya baca dalam buku. Ni pendekatan gereja lah. Gereja ni hadirat kalau ni dia ada bajet, setiap gereja dia ada bajet kebajikan dia. Macam dia ada khusus untuk bagi kebajikan lah. Maknanya sebuah gereja tu kan dia ambil 20 orang. Sebuah gereja dia ambil 20 orang. Dia urus orang-orang miskin di kalangan popok dia. Dia jaga hak tu ya. Mana gereja ni urus orang lain pula. Kalau setiap masjid, setiap surau, boleh buat begitu. Sebabnya AJK sudah ada. Cuma tambah satu bebanan kerja yang kira-kiranya pahala besar. Orang panggil anak akak masjid. Kalau bank ada buat anak akak. Ni jadi anak akak bank rakyat misalnya kata. Siapa dia masuk universiti? Tu ada. Saya jumpa seorang profesor dia, malas sebut nama sebab dia biasa masuk TV juga. Jadi bila beberapa orang perempuan hak belajar dengan saya tu, dia pergi ke satu kaos tempat anak yatim lah. Dia pergi. Jadi ada seorang anak yatim tu susah sungguh lah. Memang dia ni kira-kiranya tak ada keluarga. Susah sungguh. Tiba-tiba profesor ni ada orang sebut pada dia pergi cari tempat tu. Dan dia ambil ni yang saya nak sebutnya. Dia tidak ambil anak yatim, dia pergi letak di rumah dia tidak. Tapi untuk budak ni seorang, dia kata berapa kos dia sebulan. Dia tanya tempat penjagaan anak yatim. Sebab tempat penjagaan anak yatim bukan milik kerajaan, dia minta derma daripada orang ramai juga. Kami tu sebutlah berapa tu. Dia kata tak apa. Hak tu untuk dia seorang lepas, saya tanggung. Dia pergi pada pihak tu lah. Itu cara dia buat. Gitu ya dia nak. Tidak mesti kita kena habis sehingga kita jadi miskin pula, tidak. Kita buat setakat kita mampu. Kalau kita tak boleh biayai seorang, kita ambil sahaya yang kecil sudahlah. Itu kita naknya kebaikan setakat yang kita boleh buat.